قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan, ruang demi ruang, peluang demi peluang untuk berada dalam rumah Allah yang amat sempurna ini, tuan-tuan. Cantik kapet tuan-tuan pada hari ini, lawa kapet. Rasanya untuk dalam raudhah. Ila surau Siti Aisyah, Waqah Siti Aisyah tuan-tuan, cantik, lawa. Ni tuan-tuan, alhamdulillah Allah Taala bagi kita nikmat satu lagi, duduk dalam keadaan yang sangat selesa. Kapet ni tu benda yang selesa. Kita duduk tuan-tuan, kalau duduk dalam supermarket tu, supermarket pun tuan-tuan kena berjalan. Ni duduk relax kan, dengan aircon sedap, dengan kapet elok, jangan lena sudah. Baik tuan. InsyaAllah moga-moga Allah beri kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tuan-tuan, pada malam ini, pada hari Ahad, ramai orang keluar pergi bercuti. Tapi tuan-tuan tak bercuti, masih lagi duduk dalam surau, masih lagi menanti untuk meneruskan lagi kita punya agenda pengajian, mencari kebajikan, mencari mutiara ilmu untuk diguna pakai. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, insya-Allah malam ini kita nak sambung balik dalam surah Al-Adiyat. Kita nak bincang balik tuan-tuan tentang surah Al-Adiyat yang kita telah pun terhenti hari itu Ustaz, sebab kita buat kuliah subuh Isra wal Mi'raj. Hari ni tuan-tuan kita sambung balik kita punya tafsir dengan surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ni tuan-tuan, kita sedia maklum bahawa kita semua mungkin hafal surah Al-Adiyat. Hari ni kita nak tengok tuan-tuan, apa kandungan dia, apa cerita dia, apa kisah di sebalik Al-Adiyat ini. Mungkin ramai orang tertanya-tanya, Al-Adiyat ini apa? Baik tuan-tuan, surah Al-Adiyat merupakan surah Makkiyah. Surah Makkiyah, bukan maksud surah ni Makki orang tak. Makkiyah artinya adalah surah yang diturunkan di Mekah. Macam lah, kalau hari ni kan orang duk jual satu produk yang diperbuat daripada daun sanna, kan, daun sanna, kan, yang apa ustaz tu duk ceramah, ustaz yang tabib tu kan, dia ceramah, dia kata pakailah daun sanna. Cara dia terang tu cantik kan, daun sanna. Kalau orang Pulau Pinang dulu, orang belah utara ni lah, dia panggil apa? Daun Cina maki, kan, dia panggil daun Cina maki. Tuan-tuan, sebenarnya gini, Sinna ni surah Makkiyah ni pun terkenal lah, nak terang surah Makkiyah. Tapi tuan-tuan teringat dengan perkataan daun sanna ni. Tuan-tuan, sebenarnya dia bacaan dia gini, Sinna Makki. Sinna Makki. Sin itu artinya Cina, Sin. Makki itu Makkiyah. Makki ni artinya orang Mekah, bukan orang Makki, bukan Cina Makki. Ada orang kata Cina Makki sebab bila makan cirit sikit perut orang Makki. Tak, tuan-tuan, bukan itu maksudnya. Maksud dia Makki itu bermaksud Mekah. Itu Makki. Boleh faham tak? Baik tuan-tuan. Maka ayat Makkiyah itu, surah Makkiyah itu bermaksud surah yang diturunkan di Mekah. Dan satu lagi ialah surah Madaniyah. Ni zaman apa, kerajaan Madani kan, kerajaan Madani. Ni Madaniyah. Kita ulas sikit lah kan nama Madaniyah, sebab ni termasuk dalam kita punya silibus tu, dalam kita punya pengajian ni, Madaniyah. Satu masa dulu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingatlah, tuan-tuan mesti ingat, zaman kerajaan di bawah pemerintahan yang amat berhormat Pak Lah, dia punya tagline dia apa? Hadari, Islam Hadari. Masa tu kita ada perbahasan lah, sebab dari segi bahasa tu dia agak macam kurang sempurna lah.
Kerana sepatutnya dia bukan Islam hadari. Islam salah, dia panggil hadratul islamiyah. Apa betul? Ketamadunan Islam. Madani sama juga, ketamadunan juga. Madani tuan-tuan terjumpai dalam satu karangan yang dikarang oleh seorang ulama sosial, ulama yang hierarki, yang dinamakan sebagai Ibnu Khaldun. Dalam karangan dia tuan-tuan, dalam karangan dia, kitab dia nama Muqaddimah Ibnu Khaldun. Dia baru buat Muqaddimah terbaik ni. Muqaddimah tu dia meninggal. Kalau dia habis tak tahulah banyak mana jilid nak keluar. Ni orang alim, ni ulama besar. Maka tuan-tuan, dalam kitab ini tercatat tentang perkataan Umran. Dalam kitab lain tak ada perkataan ini. Dalam ini je ada Umran yang membawa maksud kepada Madaniyah, bermaksud perbandaran ataupun ketamadunan perbandaran. Ni dia panggil Umran, merujuk kepada Madaniyah, tempat yang mempunyai penempatan yang bertamadun. Kita beza tuan-tuan, berbeza dengan kefahaman Socrates dan Aristotle serta Plato yang berkaitan dengan perkataan tamadun. Kalau tuan-tuan tengok kriteria tamadun bagi mana orang-orang Greek, dia punya ialah, dia kata apa? Setiap tamadun itu memerlukan kepada bangunan, memerlukan kepada arca ataupun patung-patung. Maka dengan pengukuran penempatan itu, ada bangunan, ada patung-patung, itu nama tempat itu bertamadun. Tapi bila mai pada Islam, Madani ni, Madaniyah ni, dia bermaksud apa? Ada, dia mempunyai peradaban, ada adab, ada organisasi, hierarki organisasi itu ada. Dan yang penting adalah ada peradaban ni, tamadun yang mempunyai peradaban. Ni perbezaan dari segi perkataan. Baik, suratul Makkiyah yang mengandungi 11 ayat ni, sebagai suratul Adiyat, dinamakan suratul Adiyat kerana Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan perkataannya wal 'adiyati dhabha, kerana dimulakan dengan al-'adiyat, yang bermaksud Allah bersumpah dengan kuda perang. Al-'adiyat itu ialah kuda perang yang berlari kencang. Al-'adiyati dhabha, yang al-'adiyat itu ialah sejenis kuda yang larian dia tuan-tuan, larian yang pantas. Dia bukan lari-lari kecil, dia lari pantas. Itu bermaksud al-'adiyat. Baik tuan-tuan. Baik, maka dimulakan dengan al-'adiyat, maka dinamakan surah ini dengan surah al-'adiyat. Kan? Contohnya surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah surah apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah duduk di belakang, tapi nama surah Al-Bayyinah. Jenuh cari. Sebab Tok Qadi tanya, sila bacakan suratul Bayyinah. Jenuh tuan-tuan. Tak tahu Tok Qadi dah tengok semacam hang ni. Baca lam yakunin. Oh, lam yakunin boleh ya. Dia panggil lam yakunin. Bahasa Melayu tu kan, lam yakunin. Tuan-tuan. Macam Al-'adiyat ni ya. Hang baca surah apa? Hang baca tamanah Quran. Saya baca wal-'adiyat, wal-'adiyah. Bukan wal-'adiyat tau, wal-'adiyah. Dulu lah. Hang baca surah apa? Hang baca ni mengaji Quran tamanah. Saya berhenti, saya baca Inna A'tayna. Dia tak abang kata Al-Kautsar, dia abang Inna A'tayna. Ini memang trend kita akan kenal surah daripada perkataan-perkataan, kalimah-kalimah dalam surah tersebut. Tak apa, janji boleh baca. Ustaz, wajib ke hafal nama-nama surah? Tak wajib. Tapi orang abang tahulah tak mana nak cari. Faham tak? Nak cari surah apa? Surah An-Nisa ayat berapa? Ayat ke-53. Kena tahu kaedah nak mencari di mana.
Yang ni kita kena mengajak pada anak-anak kita, dan kita sendiri pun kena hadam tentang kedudukan surah-surah dalam Al-Quran. Baik tuan-tuan, kita tengok pada surat sebelah kandungan surah ini. Surah ini dinamakan, diturunkan di Mekah ini mengandungi 3 objektif utama, iaitulah Allah bersumpah dengan kuda pejuang dalam peperangan untuk menegaskan tentang sifat manusia yang suka kufur serta mengingkari nikmat Allah. 1. Allah sumpah dengan kuda pejuang dalam peperangan kerana nak habaq kata kepada manusia ini sifat yang kufur yang ada pada manusia kerana mengingkari nikmat Allah. Perbuatan mereka sendiri akan menjadi saksi terhadap tindak tanduk mereka yang kufur itu. Firman Allah, wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang tangkas berlari dengan dengusan nafasnya yang kencang. Tuan-tuan, kita pun kalau lari jauh-jauh nafas kencang tak? Nafas kencang. Kuda tuan-tuan lagilah tuan-tuan, lagi kencang lah. Kerana larian dia tuan-tuan ada dulu, adalah riwayat-riwayat yang ada gharib lah, agak pelik sikit, berkaitan dengan puak Mongol, orang-orang Mongol. Dalam satu kitab tuan-tuan dia cerita apa? Kitab tarikh apa, saya tak ingat dah kitab tu. Dia sebut tentang apa? Sebut tentang golongan Mongol ni. Orang Mongol ketika mana menjarah darah-darah orang Islam kita di Baghdad. Apa dia buat? Dia gambarkan puak Mongol ini satu puak yang bertubuh badan besar, yang turun daripada Indo-China, turun daripada perbukitan, daripada kawasan Indo-China turun mai, menjarah darah umat Islam di kota Baghdad dengan cara macam mana? Tubuh badan mereka besar, dan kedudukan mereka ni tuan-tuan, dia boleh berlari sama pantas dengan kuda. Yang ni yang menjadi agak gharib, agak pelik. Boleh berlari sepantas kuda, dan ketika mana dia menunggang kuda, dia tak perlu melompat atas kuda kerana dia naik macam tu EF5 ha. Nak abang tadi besar gitu. Nak abang atas besar yang motor EF5 tuan, rabat-rabat boleh tak kaki lah. Kuda kita duduk naik hari ni, jenuh naik atas kursi baru boleh naik atas dia. Tu pun jenuh gayat. Kena abang atas besarnya puak Mongol ni sampai macam tu. Tapi wallahu a'lam, dari segi keghariban agak pelik cerita ni. Cerita ni agak pelik lah, nak mengikut kepada akal manusia ni macam payah sikit nak faham. Mungkin ada riwayat-riwayat yang lebih nampak jelas. Kadang-kadang mungkin periwayatan itu agak melampau daripada cerita asal, yang menyebabkan orang jadi kuda dia lari sama bantai kuda. Ada orang tuan, ada tak di dunia ni kok ada orang boleh lari sepantai kuda? Siapa dia tu yang menyanyi? Usain Bolt lah. Usain Bolt boleh lari sama-sama dengan kuda tuan. Kuda kabat atas dia, orang kira dia kena kabat atas kuda tuan-tuan. Tapi ni cerita yang menunjukkan pada keghariban, agak pelik. Baik, sambung tuan-tuan. Maka yang keduanya, Allah nyatakan, surah ini menyatakan tentang sikap dan perangai manusia yang sangat memuja harta benda. Perangai manusia puja harta benda dan puja pada kekayaan. Firman Allah pada ayat yang ke-8, memang manusia kerap dan melampau sangat sayangkan pada harta. Oh, manusia ni dia sayang harta tuan-tuan. Dia sayang pada harta, dia suka pada harta, dan dia tidak mahu harta dia hilang. Harta bertambah tak apa, jangan harta kurang tuan-tuan. Harta bertambah tak apa, jangan bagi kurang. Ini manusia nak invest untuk ibu bapa dia berani tak? Invest untuk mak bapa. Saya namakan invest sebab apa? Perbelanjaan untuk ibu dan ayah adalah merupakan pelaburan untuk urusan akhirat. Dan untuk keberkatan urusan dunia, tuan-tuan, pelaburan yang paling besar adalah kepada mak bapa. Kita tak heran ke tuan-tuan? Tak rasa pelik ke nak korban untuk mak ayah, sedangkan mak ayah kita dalam nak membesarkan kita tuan-tuan, dia terpaksa, ada kala dia terpaksa berhutang. Korban mak ayah ni terpaksa berhutang. Satu, terpaksa berpeluh, terpaksa berpanah nak membesarkan kita. Korban kita sikit dekat dia tuan-tuan, sikit je.
singgah sat rumah dia, bagi salam, masuk salam dengan dia, korban masa dia tak minta duit pun kita rasa berat, kita nak salam pagi Jumaat dengan mak ayah kita, tuan-tuan, dia bagi yang ada mak ayah lah. Mahalnya harga mak ayah ni, kalau dia ada kita tak hargai, dia tak ada baru kita tahu betapa besarnya ada mak ayah ni. Saya ingat, tuan-tuan, tok guru mengaji Quran dulu, duk ajar fardu ain dekat masjid. Dia habaq berkali-kali, moga pahala berpanjangan dekat dia, tuan-tuan, di alam kubur sana. Dia pesan kat kami apa dia? Setiap hari Jumaat, antara perkara yang kamu kena buat adalah pagi-pagi salam mak ayah kamu, cium tangan dan minta ampun dekat dia. Sebab itu adalah hari raya kita setiap hari Jumaat. Jangan keluar rumah selagi kamu tak salam dan minta maaf kepada mak ayah kamu. Dia doktrin kepala budak-budak ni. Dia maklum kat kepala anak murid dia, tuan-tuan. Sampailah kami sampai ni boleh ingat apa dia cakap. Maknanya, tuan-tuan, pesanan itu sehari ke? Tak. Hampir tiap-tiap hari sebelum balik daripada Quran, dia naik, dia bangun, dia berdiri dulu, dia akan pesan. Jangan lupa hari Jumaat ada berapa dalam poket, ambil pun dalam tabung masjid, walaupun sekupang ataupun 2 kupang. Yang keduanya, hari Jumaat salam mak ayah kamu dan minta ampun dekat dia, kerana itu hari raya bagi kita semua. Jangan tunggu setahun sekali baru nak minta maaf. Kita punya perangai tunggu raya. Bukan kata dengan member, dengan mak bapak pun sama. Dengan mak bapak pun tunggu raya tu. Yang mak ayah pun satu hal tak. Kadang-kadang perli. Bila anak ni main salam dengan dia, mak minta ampun, minta maaf lebih kurang. Tunggu raya nak minta maaf. Mak ayah pula pergi bagi jam. Betul, mak ayah kata, satu perubahan besar, mak ampunkan kamu, tak ada apa. Okey lah. Dia pergi perli aku tu, tuan-tuan, kawan dia kata apa? Tak apa, kali ni kot, kali kedua tak payah, tunggu raya. Dia kata, mak bapak aku suruh tunggu raya. Tuan-tuan, tak rugi sekupang pun kita pergi cium tangan dan minta maaf. Kerana banyak salah kita kat dia, tuan-tuan. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, yang ketiganya, menggalakkan manusia melakukan perbuatan baik dan amal soleh yang memberi manfaat kepada mereka apabila bertemu dengan Allah kelak, iaitulah ketika menghadap hisab dan pembalasan. Dalam masa yang sama mengancam mereka dengan siksaan yang pedih di hari kiamat kiranya mereka melakukan sebaliknya. Firman Allah, patutkah yang bersikap demikian? Tidakkah dia mahu sedap dan insaf apabila kubur dibongkarkan segala yang ada di dalamnya? Ni dalam surah Al-Adiyat ayat yang ke-9. Baik, tuan-tuan, sekarang kita nak masuk kepada surah Al-Adiyat. Kemudian baru kita tengok harfan biharfin, huruf demi huruf, kemudian baru kita pergi kepada penafsiran. Baik, pada ayat ni, tuan-tuan, keseluruhan conclusion daripada ayat 1 sampai ayat 11, apa yang Allah nak cerita kat kita ialah keingkaran terhadap nikmat Allah. Satu, manusia banyak ingkar pada nikmat Allah. Tuan-tuan, nikmat masa yang Allah bagi kat kita besar. Nikmat usia yang Allah bagi besar, cukup besar. Itu kita nampak besar. Nikmat ruah jari ni, ruah jari ni, ruah jari ni, ni ruah ni. Satu ruah jari ni, tuan-tuan, besar tak nikmat dah? Terlalu besar. Bayangkan jari ni satu, ruah tak ada. Ni anak jari ni, ruah satu hilang. Kita kekurangan kedalaman untuk korek hidung. Lepas terus banyaklah kita bincang, nak korek hidung lepas dia pergi sekerat nak korek tak boleh. Tak boleh nak orang panggil tak boleh nak cangkui. Nak cangkui tak boleh. Pasal hilang satu ruah. Bila hilang baru tahu, rupanya satu ruah ni berguna. Nak garu telinga tu gatal pun tak boleh lah. Masuk sekerat lah, tak boleh masuk lah. Sebab ujung ni Allah Ta'ala bagi jadi tirui. Tuan-tuan, ni satu ruah. Lagi, tuan-tuan, nampak lagi kecil lagi lah, kening ataupun bulu mata.
Dia pergi duk buat BBQ. Dia buat BBQ tuan-tuan. Mai kawan dia seorang pergi corak minyak gas. Corak minyak gas masuk dalam tempat dia duk bakang. Tempat dia baru duk penat api bara ni. Bara api ni. Dia pergi corak minyak gas. Kawan bagus dia duk popi, duk pegang lah ni, duk betul duk kipas. Dia naik tuan-tuan minyak gas sambak muka dia. Muka tak luka. Dia tahu nasib baik tak jadi apa muka aku. Tapi pegang tuan, bulu kening, bulu mata semua habis hilang. Dia tahu nasib baik lah tak kena muka, kena bulu mata ya. Dia tidur malam, dia perasan dia tutup mata. Tapi orang semua pakat pergi depan dia, awak hang tidur buka mata. Satu yang benda hilang, apa dia? Bulu mata. Sebab tu tuan-tuan, orang perempuan akan pakai bulu mata tebal-tebal, dia akan pakai sebab nak tidur pergi lena. Kotlah, wallahu alam. Kan, dia pakai bulu mata khas kan. Apa hukum tuan-tuan pakai bulu mata yang bersambung-sambung ni? Boleh tak? Kalau dia memang cacat bulu mata tak ada, pakai kerana nak menutupi tempat yang cacat, tak ada masalah. Tapi dia pakai bulu kening itu untuk perhiasan agar menarik orang yang melihat dia, terutamanya golongan laki-laki, hukumnya haram. Dengar elok tau. Dengar elok. Sebab yang ni melibatkan hukum. Selalu saya cakap benda yang sama, dan kadang-kadang ada orang suka, ada orang tak suka. Sebab dah jadi trend. Terutamanya orang yang suka pakai ni, inai yang tontiang. Tontiang tau? Kau pun tak tahu tontiang? Inai yang pakai kat tangan, yang seluruh tangan ni. Kan ni musim kahwin, dia pakai semua-semua kat tangan dia. Kalau mengundangkan fitnah tuan-tuan, ada orang kata, ada Ustaz cakap lagu tu, bini ustaz orang pakai, bini ustaz orang pakai. Tak apa, itu ustaz mana tu bila kot dia tak tahu lagi kan, kita pegang pada yang baik. Tapi itu adalah perhiasan yang boleh mengundangkan kecantikan untuk orang menarik orang untuk tengok. Walaupun tapak tangan ini bukanlah sebahagian daripada aurat, tapi jika tangan itu boleh menimbulkan rasa syahwat kepada orang dengan tengok benda tu, maka itu sesuatu yang perlu dihukumkan. Dia bertuntiang tangan buat lawa-lawa, orang pi tengok, orang tengok tangan dia dulu. Cantik tangan hang, lawa tangan bini hang. Apa kita rasa tuan-tuan jika ada orang main kata lagu tu kat isteri kita? Maknanya hang duk tengok bini aku. Dan apa kita rasa sebagai seorang lelaki yang dinamakan golongan al-mu'min, golongan muslim, golongan yang ada perasaan? Apa kita rasa kalau orang main puji isteri kita? Bini yang cantik ya, dia pakai ni lawa. Lelaki sama lelaki, something yang tak cantik. Dan kita belajar untuk jangan duk cakap apa-apa pasal bini orang. Ada faham ke? Belajar jangan cakap apa-apa pasal bini orang, dan jangan duk pergi tengok bini orang, isteri orang lain. Jangan pergi tengok, jangan pergi mengendap nak tengok bini orang. Orang laki-laki jangan jadi mamu jarum tau. Pergi tengok kenduri kahwin, mata tu tengok bini orang, tu pergi tengok pengantin lelaki, pengantin perempuan. Jangan. Belajar tundukkan pandangan. Jangan pergi komen pasal isteri orang. What do you feel when someone mengomen pasal kita pula, pasal bini kita? Kan tak cantik. Okay, tak payah komen, tak payah komplain apa pun. Masing-masing ada kelebihan, dia tahu jaga isteri dia. Tapi kita ada panduan syariat yang perlu kita jaga. Baik tuan-tuan, jangan mengundang orang suka sampai tahap orang tengok, orang nak menarik perhatian orang untuk tengok kepada orang yang di bawah jagaan kita tuan-tuan. Ini tanggungjawab kita. Baik. Ini pertama. Nombor dua, Allah nak cerita tentang sifat bakhil, kerana terlalu sayangkan harta benda dalam surah ini. Ni conclusion dia.
Saya baru kita pergi pada ayat. Yang ketiga, lalai bersedia menghadapi akhirat. Lalai. Duk rasa hidup selama-lamanya. Duk rasa macam kita ini tuan, hidup untuk selama-lamanya. Tak ada hari mati untuk kita. Tak ada hari kiamat untuk kita. Tak ada hari pembalasan untuk kita. Kita duk fikir lagu tu mungkin. Tapi untuk kita tuan-tuan dalam surau ni, yang main mengaji ni, dia tak lah. Dia tak lah macam tu. Kalau dia tak ingat akhirat, dia tak main masjid. Tuan-tuan, kalau tak ingat urusan akhirat, kita duduk mana? Malam ni tuan-tuan, malam ni Ahad, esok Isnin. Ada orang ambil cuti sebab cuti sekolah. Boleh je tuan-tuan, tu nak duduk mana malam ni? Tu apa? Belah seberang ni saya feel sikit tempat-tempat yang seronok-seronok Kalau belah Tanjung ni, orang piduk merata kan. Piduk merata kat mana? Boleh piduk kat Gurney Drive, boleh piduk dekat Padang Kota, tuan-tuan. Nak pergi mana pun tuan-tuan, habis semayang tu baru pergi. Jangan tak semayang pula. Baik tuan, sambung. Tengok pada surah Al-Adiyat. Pada ayat yang pertama Allah nyatakan wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyat. Wow itu tuan-tuan, tengok pada kitab kita. Wow depan itu bukan maksud dan. Wow dalam bahasa Arab maksudnya dan. Tetapi dalam ayat ini bukanlah maksud dan. Di sini bermaksud wow itu dipanggil wawul qasam. Wow qasam. Qasam maksud apa? Sumpah. Wow sumpah. Demi kuda perang yang berlari pantas. Demi kuda perang. Wa al-adiyat itu merujuk kepada satu jenis kuda. Kuda ni tuan-tuan ada dua perkataan untuk kuda. Satu dia panggil hisanun, kuda. Satu lagi dia panggil firasun, kuda. Hisan itu pun kuda, firasun pun kuda. Itu kuda biasa, kuda yang duduk tepi tu. Yang tu apa dia adik? Itulah hisan, itulah kuda. Tapi bila sebut wal adiyat, dia merujuk kepada jenis kuda yang punya sifat-sifat tertentu. Maka di sini al-adiyat itu merujuk kepada kuda yang berlari pantas. Kuda yang lari laju. Yang lari laju dan kuda perang. Satu dia merujuk kepada kuda perang. Yang bukan kuda perang tu duduk tepi, duduk relax, duduk parking tak. Kuda perang yang berlari dengan kelajuan luar biasa. Dhabha adalah sifat. Dhabha itu sifat yang nak menunjukkan kepada kuda perang ni, bila dia lari laju, apa jadi kat dia? Dia mendengus dengan dengusan nafas yang kuat. Tuan-tuan tengok ini dipanggil i'jazul Quran, mukjizat Quran. Bila mana tuan-tuan tengok ayat ada berapa perkataan? Ada 3 ayat perkataan. 3 kalimah je. Satu wow, satu lagi al-adiyat, satu lagi dhabha. Tapi tuan-tuan nak terang lagu mana? Demi kuda perang, demi kuda perang yang berlari laju. Dhabha, demi kuda perang yang berlari laju dengan dengusan ad-dhabha, dengusan nafas yang kuat. 10 perkataan, tapi bila mai dalam bahasa Arab 3 perkataan dia, 3 kalimah. Tapi mai bahasa Melayu nak terang, tu dia yang panjang. Sebab itu jangan heran bila kita terjemah Quran dengan terjemah tafsiran, dia tak sama, dia akan jadi tebal. Itu baru tafsir, baru penterjemahan.
Apatah lagi untuk menjelaskan dengan penafsiran. Baik. Wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang tanggas berlari dengan dengusan nafas yang kencang. Fal muriyati qadha, fal muriyat, demi kuda penggempur. Muriyat artinya ialah, kalau tadi itu kuda perang yang berlari pantas, wal muriyat, muriyat ini ialah kuda penggempur, kuda yang jenis pi serbu, jenis mai dia pi serbu tuan-tuan. Subha, fal muriyati qadha. Qadha itu merujuk kepada cetusan api yang mai keluar daripada tapak kakinya kerana kelajuan larian daripada al-adiyat ini. Dia lari pantas, nak merujuk berapa pantasnya kuda ini lari. Ladam yang duduk kat bawah kaki dia tu, ladam dia tu, ladam itu diperbuat daripada besi. Dia lari tuan-tuan dengan pergeseran batu-batu dengan ladam yang duduk dekat kaki kuda itu, menyebabkan malam hari seolah-olah kuda ni sedang percikkan bunga-bunga api malam. Larian dia cukup laju yang nak menunjukkan kepada penggempuran itu bukan penggempuran biasa. Baik tuan-tuan, apa cerita dengan ayat ini? Tuan-tuan, kita tengok pada ayat yang ketiga, baru kita selesaikan dia punya penafsiran. Fal mughirati subha, lalu dia meluru. Mughirat, dia melulu, dia pi orang kata apa? Dia pi serbu. Serbu. Mughirat ni serbu. Dia pergi serbu tuan-tuan. Subha, serbuan itu yang dibuat oleh kuda ini bersama dengan tentera-tenteranya pada waktu subha. Bila? Subuh. Satu, kuda ni pergi perang, lari laju, dengusan dia kuat, berlaku percikan api dengan nampak nak merujuk kepada bukti kelajuan itu, dan perkara ini berlaku pada waktu subuh. Bila berlaku waktu subuh maknanya apa tuan-tuan? Percikan api itu nampak tak? Nampak. Dia bukan berlaku waktu siang. Baik tuan-tuan, apa cerita ayat ini? Baik, kita tengok tuan-tuan. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kuda pejuang yang berlari pantas memecut menuju ke arah musuh. Terdengar dengusan nafasnya yang kencang disebabkan pecutannya yang sangat pantas. Dari ladam tapak kaki kuda itu, disebabkan pecutannya yang sangat pentas daripada ladam tapak kaki kuda itu, tercetus bunga api ketika mana bergeser dengan puing-puing batu yang keras. Kuda tersebut meluru dan menggempur di tengah-tengah musuh di waktu subuh. Ini tuan-tuan. Baik. Kemudiannya, fa'atharna bihi naq'a, sehingga menghamburkan debu-debu berterbangan. Fa'atharna, athar ni tuan-tuan maksudnya adalah kesan. Tuan-tuan kalau pi ke Mesir, dia ada satu dia panggil satu jabatan, nama dia Atharu Tarikhiyatul Misriyah, kesan-kesan pensejarahan negara Mesir. Sebab Mesir ni terkenal dengan sejarah yang lampau, sejarah-sejarah tua. Sekarang ni kawan sahabat-sahabat saya dia duduk dekat sana, Ustaz Aslam and the gang, Ustaz Fairuz mau duduk dekat sana. Dia pergi satu trip pergi ke sana, pergi cari nostalgia lama-lama dulu pertama mengaji tuan-tuan. Tuan-tuan tengok berkaitan dengan apa, tengok balik macam mana sejarah ni. Athar itu maksudnya kesan sejarah. Fa'atharna bihi naq'a, fa'atharna, maka atharna artinya apa? Kesan daripada hasil larian kuda ini. Atharna bihi naq'a, dia menyebabkan terkeluarnya, terhamburnya debu-debu pada pasir ni. Kuda bila lalu dekat pasir, debu ni akan naik. Orang panggil apa? Debu lah. Habuk. Macam orang ketuk bantai lah. Pergi tengah-tengah pandai, ketuk bantai. Dia naik, takut tengok.
Baik. Seterusnya, fawasatna bihi jam'a, lalu lantas menggempur dan berada di tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbih lakanud. Kita ambil sampai ayat yang kelima, tuan. Sebab lepas ni, ayat ni baru cerita pasal manusia, ayat kelima. Baik. Maka berterbanganlah debu memenuhi udara pada waktu subuh ataupun tempat berlakunya peperangan itu. Kemudian tentera berkuda itu menggempur dan menyerang di tengah-tengah kumpulan musuh, menyebabkan musuh-musuh berkenaan lari bertempiaran. Allah bersumpah dengan nama kuda pejuang yang tangkas kerana ia dianggap mempunyai ciri-ciri pecutan yang baik berbanding binatang-binatang yang lain. Kuda memang binatang yang berkat. Ia serba membawa kebaikan sehingga ke hari kiamat. Kerana kuda merupakan alat peperangan bagi bangsa Arab dan hampir tidak luput keprihatinan mereka kepada kuda. Rasulullah bersabda, batu jemala kuda memang membawa kebaikan sampai hari kiamat. Sumpah dengan nama kuda ini ialah untuk mengingatkan orang-orang mukmin tentang peri pentingnya kuda, memelihara kuda sehingga boleh melatih diri menunggang dan berjihad fi sabilillah, juga agar mereka membiasakan diri melaksanakan kerja-kerja besar dengan bersungguh-sungguh dan tindakan yang nyata. Apa Allah nak abang kita, tuan-tuan? Nak beritahu kita tentang kebaikan orang yang menjaga dan memelihara kuda. Dan orang Islam, tuan-tuan, digalakkan agar mengambil manfaat daripada kuda. Kita dah tengok, tuan-tuan, hari ni semua sukan-sukan yang dimiliki oleh orang Islam dipelopori bukan oleh orang bukan Islam. Hari ni sukan-sukan orang Islam bukan Islam, orang Islam yang kuasai, dikuasai oleh orang bukan Islam. Contoh, renang orang Islam punya ke orang bukan Islam punya? Renang datang daripada galakan Nabi SAW. Hari ni nak pergi berenang, undang-undang digubalkan, undang-undang nak masuk ke kolam mandi mesti pakai pakaian renang. Akhirnya orang-orang lain pergi berenang dekat kolam mandi dan masuk sukan berenang, kita pergi ke Sungai Sedim. Betul tak? Kita main kat Sungai Sedim, ambil satu pelampung, duduk atas pelampung, berenang, bagi ayak jalan. Padahal kalau nak ikut berenang ni, orang kampung paling cekap. Duk main parit ban tu, ayak bukannya cetek, ayak dalam, tapi main juga. Bila main komersial, kita kena nak masuk, kena beli baju renang. Yang perempuan kalau pakai baju berenang, tuan-tuan, naik nanti takut melekat. Takut pula, tuan-tuan. Nombor 2, hak orang Islam punya, gusti, wrestling siapa punya? Asal orang Islam. Nabi adalah antara penggusti yang dahsyat. Ruqanah adalah satu orang yang tak pernah dikalahkan oleh siapa-siapa pun. Tapi bila lawan dengan Nabi, Ruqanah kalah. Dengan Nabi. Kerana apa? Gusti memerlukan kepada skill. Tapi hari ni gusti, nak main gusti kena pakai spender. Orang Islam boleh pergi tengok satu macam ada pergi tengok, ni nampak orang wakaf Siti Aisyah main gusti semacam. Tuan-tuan nak kata ke permainan gusti itu boleh dikatakan halal? Boleh, dengan cara pakai elok. Salah apa? Tuan-tuan, pakai lawa-lawa, pergilah pergi gusti. Pakai track shoot, pakai track shoot tak, kita tarik track shoot londeh pula. Tak, pakai elok, pakai ketat elok. Apa susah? Tuan-tuan, yang ni sukan-sukan orang Islam tapi dikuasai oleh bukan Islam. Sukan gusti. Tuan-tuan, ni hak kita punya. Nak pergi berenang, nak pergi bergusti,
nak kena masuk sama angkat dengan orang yang pergi angkat berat kan, bina badan boleh tak? Apa hukum bina badan? Asal adalah harus. Kita dah suruh pergi gym boleh? Buat gym tuan-tuan, pergi gym, naik duk bagi badan-badan besar, dia masuk bina badan. Pasal apa nak tunjuk badan? Kita tak baru tengok badan, baru kita akan lawan siapa yang paling berotot. Betul. Tapi bila main bina badan, dia nak kena pergi macam mana? Satu, kena lumuk minyak bagi berkilat. Nombor dua, dia kena pakai spender. Bila pakai spender, hukum harus tadi bertukar jadi hukum haram. Berani ke hari ni orang nak bersuara mengatakan bahawa bina badan itu haram? Oh tuan, orang marah. Baik ini hari ni tuan-tuan, bada'a islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatubal ghuraba. Islam dimulakan dengan sesuatu yang pelik, menongkar arus, dan akan datang kembali wa sayaudu kama bada'a ghariban. Dia akan patah balik zaman itu. Orang pandang pelik ketika mana Islam menyatakan kebenaran. Orang pandang pelik. Tapi yang bagusnya apa dia? Fatubal ghuraba. Don't worry, orang-orang yang berasa pelik-pelik ni, diri dia pelik pada orang lain, fatuba, maka berita gembira untuk dia, kerana kamu di jalan yang benar. Wallahu alam tuan-tuan. Berani berkata benar. Jangan takut. Ada seorang kawan dia buat-buat tu, kita biar ada, hang tak boleh tu. Kita birahi pula. Oh dia ni gila, dia ni bagus memang, dia ni duk main angkat besi ke badan mau pi. Dia masuk bah Miss Universe, Miss Universe. Mister yang tu Miss Universe tu cantik. Mr Universe ke? Mr Malaysia ke dia masuk. Dia bagus ustaz, dia masuk. Dia ni bagus ni. Alhamdulillah bagus. Tak mana dia bagus? Dia kalau masuk ustaz nombor 1 lah. Paha dia saja dia berukong ustaz sama dengan kepala kita. Dia bagi lutut memang balik rumah lagu tu lah. Tuan-tuan, besar lagu mana pun hukum tetap sama. Wallahu alam. InsyaAllah tuan-tuan, moga-moga pertemuan kita malam ini ada barakah. Pertemuan kita malam ini ada manfaat untuk sama-sama kita ambil. InsyaAllah tuan-tuan, innal insana bi rabbih lakanun. Kita akan sambung nanti. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, saya mohon beribu kemaafan. Moga-moga pertemuan malam ini membuahkan membuahkan akan keampunan daripada Allah. Minta banyak-banyak duduk kita ini, Allah bagi hadiah kat kita dengan diampunkan dosa-dosa kita. Wallahu alam. Terima kasih banyak-banyak di alam maya dan di alam nyata. Alhamdulillah, terima kasih banyak tuan. Hari ni dalam kita punya live ni pun, tu pun live kan? Tu record. Tu record, yang ni ada live tuan. Ni live dia TikTok. Ni orang main TikTok. Ustaz pun TikTok. Tapi tuan-tuan, sebab ramai dalam TikTok ni, kita pun kena mengikutilah TikTok sebagai platform untuk menyampaikan dakwah. Ubah persepsi orang kata TikTok dah buat gedik-gedik, kita ubah kepada TikTok sebagai jalan dakwah. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang buruk pada saya. InsyaAllah tuan jumpa lagi. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa amnan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.